Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat yang untuk chapter 6, Managing Purchase, muka surat 64 hingga habislah sampai exercise. So akan ada maybe 3 atau 4 part gitu. Okey, jom kita mulakan dengan muka surat 64 lah. Okey. So dengar tak suara Aisyah? Aisyah rasa dah kuat kot ni. Kuat. Okey, boleh lah ni. Okey. So, untuk permulaan kita nak creating purchase order. Okey, muka surat 64. Dekat situ dia kata start MyYob, maksudnya kita dah buka MyYob. Dan kita kena sambung balik lah kita punya company ni kan. Dan kita perlu create, pergi dekat purchase ni dan enter purchase. Okey, untuk ni dia akan bill, tapi kita klik buat order sebab kita nak order barangan. Kalau tengok surat 65 dia suruh buat your turn lah. Your turn tu dia nak purchase order, dia nak buat purchase order. Okay, so kalau korang punya ni tak macam ni kan, korang pergi kat layout, pergi kat item. Kalau korang punya macam service ni, korang tukar kepada item. Okay, so tekan OK. Okay, pada untuk permulaan ni kita tengok kita order apa. Kita order daripada Paper Innovation Ltd. So kita masukkan nama supplier, syarikat supplier ni. Okay, yang ni sebab Aisyah dah pernah buat tau. Sebab Aisyah dah pernah buat, jadi dia kena buat lagi. Dia kena apa tu, dia punya jumlah tu tetap ada. So Aisyah kena ni lah, edit setiap kali tu. Kalau korang punya tu untuk yang pertama ni macam biasalah. Okey, nombor dia ada berapa kat situ? Yap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 1. Okey, tarikh pada 6 hari bulan 7 lah. Ni kita terus buat 6 hari bulan 7 2008. Supplier invoice tiada sebab kita nak order. Dan kita beli 200 unit. Kita order lah, senang cerita kita order 200 unit. Item number dia kita follow macam dalam buku ni lah, PPR A4. Okay, tengok dia serta ada harga dia pun RM3. Yang ni sebab Aisyah ada buat transaksi yang tu, that's why dia tu tau. Sebab Aisyah dah padam, that's why dia jadi macam ni. So kita ubah. Kalau korang punya ni, ubahlah yang baru nak buat kan. Okay, so beli order seterusnya ialah 50 unit. Dia beli apa pula? Dia beli A3 paper. Okay, sebanyak berapa? 20. Okay, 50. Dan dia punya harga adalah RM7.5. 7.5. Okay, so dia punya subtotal dia 975 dan total amount dia 975. Okey, setiap order ni sebelum tu pastikan dia ni lah in a given day macam kita buat masa chapter 5 tu. Okey, so untuk setiap order yang kita record, pastikan kita punya ni kita kena send to this. Kita kena ada record catatan. Sebab dia ada markah tau. Tengok dia akan terus record kita punya ni. So kita masukkan yang ni Aisyah akan masukkan dia dekat sini lah. Okey, masukkan tempat yang senang nak cari. Okey, selepas itu kita buat your turn lah, yang surat 65 tu. Okey, dan seterusnya kalau dah siap tadi dah tengok. Okay, dan seterusnya kita nak converting purchase order to supplier. Okay, untuk mula kita perlu pergi, okay, kalau nak check kan, nak check apa kita order tu, pergi kat purchases register, masukkan tarikh 1 hari bulan 7 2008 hingga 31 hari bulan 7 2008. Okay. Okay, so tadi kita buat dekat order. Okay, ni all purchase ni setiap ni ada all purchase code, apa ni, order, open bill, return and debit, close bill. Tapi kita tadi buat dekat order, so kita pergi ke order.
Okey, ni dia. Ni dia yang kita record tadi tu lah. Purchase order kita pada yang ni 6 hari bulan 7. Okey. So, sekarang ni kita dah pergi kat order dan sekarang kita kena change to bill. Untuk kita nak itulah, ini just order je, maksudnya kalau barang dah sampai dia akan ada tu. Okey, change to bill. Okey, dia akan warna biru macam ni lah. Kalau tengok surat 67 tu akan macam tu. So kita follow je apa yang dia nak. Okey, macam ni. Okey, so kat sini date kita kena ubah lah sebab dia dah sampai pada tarikh 10 hari bulan Julai. 10 hari bulan Julai dan kita ada supplier invoice iaitu PO 0123. Betul lah, 123. Betul tak? PO 0123. Kalau tengok surat 67 kat situ. Okey, jadi dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Kita just masukkan supplier invoice, kita masukkan apa lagi? Date. Lepas tu kita follow dalam buku tu. Kalau dah tak ada apa-apa, kita dah boleh record. Kita record lah. Okay. Kita record. Tekan OK. Okay. Kita tunggu. Dia tengah loading nak masukkan. OK. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Kalau kita tengok, dia ada lagi tak dekat order? Dah tak ada. Sebab apa? Dia dah open bill. So yang kita dah boleh nak bayar dia macam tu. Okay. So dia akan ada kat sini lah. Okay. Okay. Sekarang pergi muka surat 68. Okay. Dia kata click record. Okay. Kalau nak tengok, kita recap transaction. Nak tengok dia punya control R. Ni kan. Kita recap tu. Tekan control R. Dia akan keluar macam ni. Ni recap transaction in purchase lah. Okay, 975, 600, 375. Sama macam muka surat 68. Okay, so tekan OK. Kat G dia ada tu kan, your turn kan. Okay. So kita cancel. Okay, sekarang ni dia kata purchase order was raised to Paper Innovation Ltd for another 100 unit of the 83. Okay. Jadi penbil. Lupa. Lu kena buat order baru sebab dia order baru kan. Okay. Thank you. Okay, order baru. Kita pergi order. Okay. So purchase order pada kita masukkan supplier dulu lah. Dia kata dia nak purchase daripada Paper Innovation. Okay, so kita use supplier. Tengok dia dah ada apa ni, kita punya hutang kita lah 975 ni. Use supplier. Okay, ni purchase dia macam ni dan tarikh dia pada 12 hari bulan. Okay. Okay, 12 hari bulan 7. Supplier invoice dia ada. Okay, jadi kita order 100 unit, betul? 100 unit dan item number PRA4. A4. To use item. Okay. Okay, RM3. Akan jadi 300 lah. Sebelum, ingat Aisyah ada kata kalau order kita kena send to this. Okay, kita tekan OK, dia akan terus record lah. Okay, tengok Okay, tengok dia ada. Kita save. Okay, so dia akan keluar macam ni lah bila dah selesai tu. Okay, lepas tu 16 kat your turn 68 tu, dekat 16 hari bulan Julai dia kata this order had been partly fulfilled due the storage shortage benda lah tu of stock on the supplier end. Only 80 unit je kita receive. Okay, macam ni kan. Kita order 100 unit tapi hanya sampai sebanyak 80 unit je. Okay, jadi kita change to bill.
Dan kita nak buat untuk yang hanya sampai 80 unit saja. Okey. 80 unit kita letak tarikh 16 hari bulan 7 dan invoice dia adalah PO 0127. Okey. Hanya 80 saja yang diterima pada harga RM3 untuk yang ni. Okey, jadi untuk bil ni kita tak perlu nak send to this lah. Okey, kalau dah siap ni 240. Ni apa semua dah betul. Okey, kita record. Okey. Ni tuan tekan okey lah. Okey, kita tunggu kejap, dia tengah loading. Okey. So, untuk check kita tengok. Tadi kita ada order 300 jumlahnya RM300 kan, tapi kenapa tinggal 60? Sebab kalau tengok kat sini tadi kita hanya terima 80 unit saja. So balance yang kat sini hanya untuk 20 unit. So 20 unit darab RM3, amount dia 60 lah. Okay, so kita dah sampai sini. Okay, so your turn kita dah siap lah. Dia mesti ada kat order RM60, open bill 240. Okay, sekarang ni Aisyah nak tunjuk untuk cara kita nak bayar supplier bill kita ni dekat Musrat 69. Okay, so kita close. Kita pergi dekat pay bill. Okay, pay bill ni adalah untuk kita bayar dekat supplier kita. Okay, so tadi Aisyah cancel. Yang ni sebenarnya command center tau. Setiap apa yang kita pergi kat sini ni command center. So command center purchase. So lepas tu kita nak pergi dekat pay bill sebab kita nak bayar pay bill. Masukkan supplier mana kita nak bayar. Tadi kita buat kita order barang daripada Paper Innovation kan. So kita cari company supplier ni, kita use. Okay, so dia macam ni. Dan date dia bila? Kalau baca kat bawah tu kan, dia kata select click pay bill from the purchase command center, select bank account. Lepas tu pilih supplier dan klik button yang untuk pilih tu. So kita pilih supplier Paper Innovation dan kita enter check number. Okay, sepatutnya ni 330115 sebab masa Aisyah dah terbuat tau. Lepas tu Aisyah padam. So kita kena betulkan lah kalau kita dah nak buat balik ni. Tapi untuk yang baru nak buat, just follow je tu. Make sure dia 330115 dan tarikh dia adalah 30 hari bulan 7 2008 dan amount dia yang kita nak bayar adalah RM1,000. Okey. Okey. So yang ni yang kita dah nak open untuk kita bayarkan. Okey, ni RM1,000 kita nak bayar ni. So amount yang kita apply untuk pada tarikh ni kita nak settlekan ni lah. Okey, ni dah settle. Atas ni dah settle. Seterusnya nak cukupkan RM1,000, RM25 ni kita bayar separuh. Okey, so tekan enter. So itu sajalah untuk yang ni. Okey, so dah boleh tekan record kalau dah siap. Macam dia kata nanti 25 lagi pada yang second bill. Ni first bill, ni second bill. Okey, so kita dah boleh record lah. Out of balance pun dah RM0. Okey, so kita dah boleh record. Okey. Okey, dah siap record. Okey, sekarang ni kita check lah. Kita nak, dia ada lagi. If you look at the purchase register under tu, you will see. Okay, so kita pergi kat purchase register dan masukkan tarikh 1 hari bulan 7 hingga 31 hari bulan 7. Kita akan tengok dekat close bill ni akan ada satu ni lah. Ada satu ni yang kita dah bayar full. Maksudnya kita dah bayar hutang yang bil pertama kita, iaitu 975 tu kita dah settle. Mana yang lebih lagi 25 padahal kita bayar 1,000. Yang 25 tu kita bayar dekat sini ni. Sini. Maksudnya jumlah yang untuk bil yang kedua ni ada 240, tapi kita hanya dapat bayar 25 sebab balance yang 1,000 tadi tu masuk kat sini. 25. So amount yang tinggal adalah 215 je yang kita perlu bayar. Okey. Yang ini kita order tadi tu lah. Okey. Macam tu. Okey. So dia kata go to transaction journal. Okey, ni dia kata go to the transaction journal of the purchase command center. Transaction journal. Look at the entries. Okey, ni.
that you have made and tu. Okay, so kita masukkan berapa tadi tadinya? 1 hari bulan 7 2008 hingga 31 hari bulan 7 2008. Okay, so dia akan ada keluar benda ni lah. Yang ni yang kita buat pembelian pertama. Ni yang kedua punya. Okay, jadi yang your turn yang surat 69 yang bawah sekali ni dah settle lah kiranya, sebab kita nak examine the double entry yang kita create untuk supplier payment tu. Okay, so sekarang ni tugas kita yang seterusnya muka surat 70 adalah untuk creating supplier credit note. Okay, untuk yang ni adalah untuk macam kalau kita adjustment apa benda lah ni, bacalah ada dekat dalam surat 70. Okay, kalau ada additional apa semua ni tak tahu apa Credit benda notes ni sebenarnya untuk pulangkan barang rosak pada supplier. tu dia dah bagi tahu. Pulangan yang rosak lah, macam return barang ataupun terlebih barang ke ataupun apa-apa semua tu, betul tak? Kita betul lah tu halal lah. Okay, jadi sekarang kita dah nak credit note ni kita nak create. So first kita kena pergi kat enter purchase, dekat yang ni dah tu select the bill. Okay, dah masuk bill. Kalau dia suruh order, pecah order lah, tapi ni dia suruh bill. Okay, dan accept the supply invoice. Okay, so kita buat apa yang dalam muka surat 70B ni dia suruh buat. Okay, kita masukkan supplier Paper Innovation Ltd. Okay, dan use purchase. Yang ni tak payah guna, so cancel. Tak perlu sebab yang ni kita RM60 ni sebab order yang tu. Ya, aku lupa ayat dia apa. Oh, sebab tak guna, sebab barang tak sampai. Sebab barang tak sampai, so kita tak boleh use lah, kita kena cancel. Okay, Cancel. okay. So yang dalam ni dia kata tolak 20. Ya, tolak 20 sebab dia nak pulangkan balik, betul tak? Ni kalau untuk kita pulang ke apa ke, kita kena tolak 20. Okey, kejap ada orang nak masuk. Okey, Jehan. Aku cuba tanya kenapa 20, Ita? Okey, sebab apa 20? Macam yang tadi kita cakap, credit note ni adalah untuk kita catat benda yang kita nak buat pulangan barang, atau ada apa kalau barang tu rosak ke, barang tu ada terlebih ke macam tu, kita nak buat pulangan tau. Okey, so, dari mana 20 unit tu? Ingat tak tadi yang kita ada beli 100 dan hanya sampai 80 barang saja. So balance lagi 20 tu yang kita nak buat pulangan lah, sebab dia apa tu? Sebab dia sebab barang dia rosak. Yes, barang dia rosak. Okey, maksudnya dia dah sampai tapi tiba-tiba 20 barang tu yang rosak. So kita kena buat pulangan balik lah. Okay, so dah boleh enter. Kita masuk ke item number dia untuk PPR A4. Okay, so dia dah masuk. Harga dia RM3. Tengok dia akan jadi negatif. Kalau dalam buku dia kurungan tau. Kurungan ataupun negatif dia tetap sama, tolak saja. Okay, supplier invoice macam yang dia buat dalam ni lah adalah CN. Kosong dia ada 325. Ni kita kena masukkan lah. Okay, so kalau bill ni kita tak perlu nak send to this, tak perlu. Okay, dia purchase 3. Apa semua ni dah ada, total money. Okay, dah okay. So kita boleh klik record. Tari? Tari? Ui, tarik. Tarik aku tak betulkan tadi Allah Akbar. Belum, sebab dia 16 hari bulan. Oh ni. Okay, sorry. Make sure sebelum tu nanti saya bagi kau ingat 16 hari bulan Okay, 16 hari bulan 7 2000 tu. Tengok, nampak tak cuai di situ. So jangan cuai Okay. So dah tekan okay, dia dah record lah kiranya Okay, so dah 16 hari bulan. Okay, sekarang ni kita pergi dekat purchase register. Okay, and the supplier credit note
will be, kita akan nampak dekat return and debit. Kat sini lah yang kita nak pulangkan barang semula tu. Dia akan jumpa return and debit. Okay, lepas tu next step, dah settle. Kita apply untuk outstanding balance particular. Okay. Okay, yang ni kita nak tu kan, dia ada dua cara. Sama ada kita kena apply dia dalam apply to purchase ataupun receive fund. Macam receive fund ni just duit ke duit. Macam apply purchase tu macam mana dia? Apply purchase? Apply purchase tu dia kurangkan hutang daripada yang macam tadi kan kita kena bayar RM215 kan. Jadi dia akan tolak daripada situ. Tolak dengan RM60 ni. Itulah maksud dia. Oh, faham. So yang untuk apply to purchase tadi 60 ni akan tolak hutang kita lah macam yang Jiha cakap. Okay, so ada dua option. Kita kena pilih apply to purchase sebab kita nak kurangkan hutang sebanyak RM60 kita lah. Okay, apply to purchase. Okay, so dia akan keluar warna ni. Yang ni dia bukan PJ0002, dia PJ0001. Kosong dia ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, belakang dia 1 tau. Korang punya mesti 1 punya kalau yang baru nak buat. Okay, lepas tu tarikh dia 16 hari bulan 7 2008. Okay, yang ni betul RM60. Okay, so dia akan ada dua ni lah, open order. Okay, ni 16. Kenapa 12? Kenapa 16 aku punya? Tak tahu, tapi apa yang step kita buat memang betul. Oh, memang kita buat di 16 Oh, aku boleh pula lupa ni. Okay, so inilah kita nak kurangkan ni 60. So kita dah boleh record lah. Ni maksudnya kita nak kurangkan hutang yang 215 ni kan. So kita masukkan amount yang kita kira macam kita nak bayar lah untuk nak kurangkan hutang something tu. So kita record. Dah siap lah ni, kita boleh record. Okay, so kita punya ni dah tak ada. Dia akan ada dekat close bill. Nampak kan? Okay, jadi sekarang ini tapi ni 16, I don't know. Okay, sekarang ni kita buat your turn dekat muka surat 71. Okay, ni dia kata kita kena create lagi credit note untuk supplier paper innovation untuk 20 hari bulan. Sebab kita ada nak buat 5 unit untuk pulangan barang A4 paper ni sebab maybe rosak. So kita kena buat macam biasalah. Okay, untuk mula-mula kita kena pergi dekat enter purchase. Ni untuk kita nak buat credit note lah. Enter purchase and pastikan bill. Macam yang Aisyah kata, nak buat untuk paper innovation Ltd. So kita cancel. Macam ni dia akan jadi 4, betul tak Jiha? Ini akan date dia 20 hari bulan 7 2008. 2008. Supplier invoice dia akan jadi CN kosong berapa kali tu? 03 kali 28. Okey. Dia nak kurangkan berapa? 5. Dia nak reduce 5 barang. Dia nak pulang 5 barang. So negatif 5 lah. Okey, item nama macam yang kita kata PPR A4 sebab kita nak pulangkan A4 punya paper. Okey, so RM15 kita tolak. Okey, ni dah betul Betul purchase ni aku betul kan? Aku rasa betul lah kot. Yang tu aku dah cuba. Aku harap betul. Okay, sebab tadi aku nampak 3 tau. Okay, so dia record. Kita record. Dah settle record. Ni sebab Aisyah dah dah buat yang lepas. So dia kena betulkan sebenarnya. Okay, tapi yang korang punya tak perlulah. Okay, sekarang ni nombor 5. Kita nak printing purchase order and bill. Okay, yang ni Aisyah rasa kita tak perlu nak buat sebab ni kena print. So kita tak perlu. Kita just send to button.
select the option this to generate soft copy. Oh, yang ni, yang 60 kita perlu buat ke yang 60 tu? Kalau ikut video, Madam kata tak payah sebab kita dah buat. Kita dah buat Oh, dah. Yang 0002 tu kita dah buat. Okay, jadi sekarang ni kita nak generate payable aging report. Nombor 6 muka surat 72 ni lah. Okay, macam mana? Okay, macam mana? Kita pergi klik report. Report, kita pilih purchase. Mana purchase? Ini. Okay, dan kita highlight the payable apa tu namanya? Payable reconciliation detail. Payable reconciliation detail dan customize dia. Okay, nak masuk tarikh bila? Kita masuk tarikh pada akhir bulan 7, 31 bulan 7 2008. Okay, so dia dah sah. Kenapa dia jadi macam ni? Andoi, tak boleh. Ke Aisyah dia lupa something? Aisyah ni babab kan? Korang jangan follow yang ni. Kau tertinggal apa? Ada. Ni sepatutnya kita kena apply to purchase dulu, okay? Okay? Sorry. Yang tadi tu kan, benar. yang report ni kan, patah balik sebab kita belum report lagi. Jangan tekan, pandai-pandai tekan report Okay, lepas tu purchase register, kita patah balik purchase register. Kita apply to purchase sebab kita ada hutang ni. So kita ada return barang tapi kita tak nak tu, kita nak tukar, kita nak bayar hutang kita. So kita apply to purchase lagi. Dan ni jadi 2 pada tarikh bila ni? Dia bagi tarikh tadi dekat your term muka surat 71 ialah 20 hari bulan. Okay, 20 hari bulan sebanyak RM15. So kita masuk kat sini. Dia akan masuk sini, dia akan tolak serta-merta dia. Okay, ni dah 15. Okay, semua dah betul. 16 lah kiranya. Kita record. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, jadi dekat return and debit dah tak ada sebab kita dah bayar hutang lah. Korang tengok kat sini kan. Kita dah kurangkan hutang kita. Kalau tengok kat open bill pun, kita punya amount due untuk yang ni tinggal 140 saja. Okay, so kita nak tengok tadi kan. Patutnya tadi kan kita pergi kat report kan sebab kita nak generate payable reconciliation detail. So kita customize, masukkan tarikh 31/7 and finishing, include zero balance and display. Okay, so dia akan jadi macam ni. Tapi tak tahulah kenapa kosong-kosong ni ada. Dalam buku dia tak ada. I don't know why. So pada, kenapa 16? Itu kita nanti kena double check dengan Madam. Sebab kalau ikut buku memang betul tak, dekat credit note tu memang tarikh 16 bukan 12 hari bulan. Ni akan jadi 12. Takkan nak buat 12 kan? Takkan nak tukar kan? Kena tanya Madam ada berconfirm. Kena tanya Madam lah. So just report, purchase, reconcile, customize macam yang saya cakap tu, display. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Sepatutnya 12 tapi tak tahu nak ubah, kena tanya Madam dulu. Nanti Madam akan betulkan. So kita send to PDF. Okay, PDF kita masukkan save. Okay, kita dah save. Okay, sekarang muka surat 73 nombor 7, kita generating purchase and payable journal report. Okay, ni kita nak generate purchase and payable. Okay, so kat mana benda tu? Dekat sini dekat transaction journal. Yang ni kita customize. Mula-mula customize, masukkan tarikh 1 hari bulan 7 2008. 2008 tahun mana tu? Okay, dah masukkan dia kepada kenapa Ogos pula? Julai. Ni cara senang lah kan. Okay, finishing. Okay, tak ada apa-apa. Kita display. Tak ada. Kenapa? Anda. Why? Oh, 2020. Pandainya Aisyah. Ya Allah. Memang tak ada lah. Yakin betul. Okay. So, kita display. Okay, ini dia. Akan ada ni lah. Kalau korang tengok. Dia punya total akan jadi 1365. Sama. Ini 10 hari bulan. Sepatutnya 12. I don't know why jadi 16. Kita just confirm with Madam nanti.
Okay, ni dah settle. 4, 2, 1. Ni 3 sebab korang boleh check kalau korang punya sama. Okey lah. Kalau ataupun korang ada maklumat tambahan, nanti just bagi tahu Aisyah yang mana Aisyah kena betulkan. Okay. Okay, so Aisyah dah record belum? Dah kan? Aisyah dah record kan? Kau yang mulakan dari mana? Aku tahu. Kejap Aisyah check. Wah, Aisyah lupa pula mana ni. Dah kan tu? Ni lah ni. Ni 937. Yang ni lah yang tadi Aisyah tu kan? Ni kan? Aku tak nampak. Aku nampak mayop je. Takkan ni? Ni petang tadi. Tak apa. Kita just customize lagi. Kita masukkan. Aisyah dah tarik tu. Aisyah rasa Aisyah belum kot. Okay, so Aisyah masukkan. Oh, ni sebab dah ada. So, kita jarakkan supaya ni. So, korang punya tu kalau masih tak ada record, tak apalah. Just save. Ni Aisyah punya masih ada lagi. That's why Aisyah kena edit nama dia. Okay, so dah boleh close. Itu saja untuk yang ni. Untuk part 1 ni itu saja. Lepas ni part 2 ni kita akan buat exercise muka surat 74. Kalau ada pembetulan bagi yang tadi yang Aisyah kata 16 hari bulan tu, Aisyah akan bagi tahu kat video yang seterusnya lah. Okay. Terima kasih.